Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mana ni? Ada pun dah. Baik. Adapun kaum Sahrun Akhihi. Kaum Sahrun Akhihi ini tidak dinyata oleh Syekh Abdul Qadirul Jailani lah. Tak ada lah Syekh Abdul Qadir Jailani kaum Sahrun Akhihi. Tapi hak kemarinnya dah ada dah. Iaitu kaum yang bersufi-sufi, mereka itu setengahnya auliyaiyah. Auliyaiyah. Itu sebiji kok dia tu sama ibarat lebih kurang dengan hak Syekh Abdul Qadirul Jailani. Baik. Adapun kaum Sahrun Akhihi, maka i'tiqad mereka itu kaum Sahrun Akhihi. Apa i'tiqad dia? Apabila seorang hamba tu lemah lah. Bukanlah lemah, lama lah. Lama baca lama dah. Apabila seorang hamba tu lama lah ia seorang hamba mengasihi Allah Ta'ala. Lama duduk kasih ke Tuhan semua kat sini. Ni tak syarat siapa. Macam sebelum ni syaratnya ialah wusul. Tu wusulu ila maqamil mahabbati. Itu kaum Murji'ah. Tu kalau kaum auliyaiyah idza wasala al-abdu ila martabatil auliyai. Fatasqutu anhu takalifu syar'i. Adapun Sahrun Akhihi ni, maka i'tiqad mereka itu kaum Sahrun Akhihi apabila seorang hamba tu lama lah, syaratnya tul tul zaman, masa dia tu lama, 10 tahun 20 tahun. Lama apalah hamba tadi tu mengasihi Allah Ta'ala, duk kasih ke Tuhan kononnya lah. Kasih ke Tuhan tu kerana kononnya lama lah dianya. Tu. Maka terangkatlah daripadanya seorang hamba oleh amrun, oleh perintah Tuhan, dan nahyun, dan tegahan Tuhan. Terakak juga, lebih kurang tu juga. Tu.
Cuma fuak ni dia tak syarat lama, dia tak syarat siapa. Ya syaratnya tulul zaman. Lama masa. Nah, duduk dalam keadaan mengasihi Allah Ta'ala tu lama. Bila begitu terakaklah daripadanya oleh amrun dan nahyun, oleh perintah dan tegah. Tak ada kena tegah, tak ada kena suruh ke Tuhan adalah. Kafir juga lah ni. Dan adalah mereka itu kaum Sahrun Akhihi ni mengeraskan suara, mengeraskan bernyanyi, gitu mengeraskan bernyanyi, kuat nyanyi tu. Dan memalu rebana, atas pada kata bernyanyi, yang ini mengeraskan memalu rebana, kuat gedung duk kata berana. Nah, dan bangsi, jenis alat muzik juga lah ni, bangsi ni. Nah, tu. Dan muri, nah, jenis alat muzik juga lah ni. Dan robab, robab pun sama jugalah, jenis alat muzik belaka ni. Dan kecapi, jenis alat muzik belaka. Jenis palu rebana, palu bangsi, palu muri, palu rabak, palu kecapi itu dengan keras. Dan barang sebagainya. Nah, ikutlah apa-apa jenis alat muzik. Bagi dianya, tu kuat, keras. Keras ni dengan makna kuat pun boleh. Dengan makna setiap kali, selalu, acak, kerak, boleh juga. Nah, karenanya kalau kitanya syarak tak tegah, kalau ada orang panggil perayaan ke apa, masa-masa suka, masa-masa ketawa, itu sabit dalam hadis tu banyak lah. Seorang sahabiah, dia bernazar, kalau Rasulullah tu selamat balik daripada perang, ini nak palu rebana atas kepala Nabi SAW. Nah, tu banyak kan? Tu tak ada hal tu, bukan duduk sama-sama. Pada-pada orang panggil ketika perayaan ke walimatul uruh ke majlis-majlis tertentu. Ni dak mengerah ni makna selalu lah. Sama-sama nyanyi sama. Palu bana mo. Dengan kerah pula tu. Nah, itu. Dan diharuskan mereka itu berbuat zina. Harus pula berzinanya. Tu berzina ni haram jadi harus. Dan menyabung. Menyabung ni maknanya bertanding. Orang panggil apa? Apa menyabung ni kalau kita kira kan? Macam apa? Ayat tu ke? Belaga ayat. Tu. Harus bagi dia berbuat zina, menyabung. Menyabung tu maknanya belaga ayat lah kalau kita kan. Belaga lembu kau ikut pergi, harus menyabung. Kita tu tak leh. Kenapa? Tu orang panggil menzalimi menata. Maka dinamai mereka itu kaum Sahrun Akhihi itu akan Sahrun Akhih kerana mengikut mazhab Abdullah Sahrun Akhihi. Itu sebabnya. Abdullah Sahrun Akhih ni Abdullah yang menyihirkan saudara dia lah. Dan adalah mereka itu kaum Sahrun Akhih pada zahir bersoleh-soleh diri. Tu nampak zahir macam orang soleh lah. Wasabah duduk tekak, duduk tangis semuanya. Pada zahir bersoleh-soleh diri daripada pekerjaan mereka itu semata-mata fasik. Artinya tu nak perbuatan zahir mereka tu nak mengelabui mata orang tentang kefasikan orang panggil hijau mereka. Mana berbuat zina tu harus nyanyi sama-sama. Tu fok bersufi-sufi dah ni. Maka iktikad yang demikian itu, mana iktikad kata orang yang duduk lama dalam mengasihi Allah Ta'ala, maka terakak orang panggil taklif syarak,
Tak ada amrun, tak ada nahyun dah. Dah selalu duduk menyanyi, duduk palu rebana, robak dan kecapi dan sebagainya. Ikutlah alat-alat muzik hal lain tu. Lagi pula harus berzina, harus belaga ayam, belaga lembu ke apa menyabung kita kata. Itu semua iktikad yang demikian itu tu dalalah dan kufur, na'udzubillahi minha. Tu na'udzubillahi minha. Baik, ni ada ni. Kemudiannya ada pun kaum ibahiyah, maka iktikad mereka itu kaum ibahiyah dan pekerjaannya meninggalkan amrun bil ma'ruf dan nahyun 'anil munkar. Serta katanya bahawa dia kata mana? Tu dia kata mana? Bahawa kami, baca kami tu, tiada kuasa menahan diri kami daripada amrun dan nahyun. Maka betapa kami menyuruh orang berbuat makmurat dan menjauhi manhiyat. Kami sendiri pun tak boleh. Tu kan kita orang ahli sunnah wal jamaah tu tak gitu. Ahli sunnah wal jamaah tu orang panggil amrun bil ma'ruf wajib, nahyun anil munkar tu pun wajib. Hatta benda hak kita sendiri tu tak buat, orang panggil ma'ruf, wajib juga kita suruh dia buat. Hatta benda mungkar kita sendiri buat pun wajib juga kita cegah. Sehingga kalau dalam kitab misalnya seorang perempuan lelaki tina tu ia berzina. Nah, dosa tu bukan hanya dosa zina sah. Nantinya nak taubat tu kena taubat juga. Dosa tidak nahyun anil munkar. Di antara kedua lelaki puan hak zina tadi. Tu memanglah pada adat tak ada lah. Orang lelaki ngazik, orang tina nak berzina tu, lelaki tu kata, "Hei perempuan, haram ni, ini zina ni." Tak ada lah. Pada adat tak ada. Tapi kalau kira hukum, wajib dia kena nahyu anil munkar. Itu ikut kita orang ahli sunnah wal jamaah. Nak? Wajib. Hatta di atas diri dia sendiri. Tu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Tapi tidak, kaum ibahiyah ni tidak. Tengok, ambil dhabit hak Syekh Abdul Qadirul Jalani. Syekh Qadir Al-Jalani kata gini, wa ammal ibahiyatu wa ammal hibahiyatu wa ammal ibahiyatu alif la hamzah bawah ni ba alif ha ya ta marbutah. Wa ammal ibahiyatu fa innahum yatrukunal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Tuh wa amal ibahiyatu, dan ada pun bermula fuq yang bersupi-supi diri ni. Kononnya mereka ni ahli supi, padahal bukan ahli sufi, ahli supi ni. Supi-supi yang ni. Fuq ni dinamakan al-ibahiyatu ni. Fa innahum, maka bahawasanya mereka itu yatrukuna, meninggallah oleh mereka itu al-amra, akan suruh bil ma'rufi, dengan benda yang ma'ruf, wan nahya, dan tinggal juga akan tegah anil munkari, daripada benda yang mungkar. Tuh. Wa yuhillunal harama, dan mereka juga menghalalkan akan benda yang haram. Benda haram jadi halal. Ni fuq ni. Wa yubihunan nisa'a, dan mereka juga mengharuhkan ikhtilat dengan orang tina yang bukan mahram. Tak ada apa-apa, boleh bergaul, duduk berdua-dua ke apa, tak ada masalah apa. Tu tak ada haram apa. Ini kata Sayyidi Syekh Abdul Qadirul Jailani, Sultanul Awliya. Dhabit molek di ibahiyah hak bagi pada dhabit Syekh Abdul Qadirul Jailani. Tak ada lagi mana dah. Cuma enggak lebih kurang sikit kat. Hak ni yang terang sikit. Cuba tengok dia kata ada pun kaum ibahiyah, maka i'tikad mereka itu kaum ibahiyah, dan pekerjaannya kaum ibahiyah ni bukan setakat i'tikad, amalan mereka pun mereka buat begini dah. Apa orang panggil i'tikad serta perbuatan merekanya?
meninggalkan amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Meninggalkan amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Nah, tinggal suruh dengan benda yang ma'ruf dan tinggal cegah daripada benda yang munkar. Kenapa tu? Tu ni serta ni dengan makna ta'lil lah ni. Nah. Kenapa kau orang panggil fok dia i'tikad serta mereka buat pula apa? Tinggal suruh benda ma'ruf dan cegah daripada benda munkar. Serta ini kerana katanya kata fok ibahiyah bahawa kami ni, kita ni tiada kuasa, tak mampu menahan diri kami daripada amrin dan nahyin. Nah, daripada benda hak disuruh dan benda hak ditegah. Tu. Kita sendiri pun kadang-kadang tak semayang, kita sendiri pun kadang-kadang berzina, kita sendiri pun buat benda hak Tuhan marah. Maka betapa kami menyuruh akan orang berbuat makmurat dan menjauhi manhiyat. Lagu mana kita nak boleh suruh orang buat benda hak Tuhan suruh dan nak suruh orang tu menjauhi benda hak Tuhan tegah. Tu je fikir tengok gitu. Padahalnya amru ma'ruf nahyu 'anil munkar tu wajib. Nah, wajib nak ada ni. Wajib setara mana? Hatta kita sendiri orang hak tak buat benda ma'ruf tu pun kena suruh orang buat benda ma'ruf. Nah, dan kita sendiri hak buat benda mungkar tu pun kita sendiri kena cegah benda mungkar tersebut. Siapa tahap tu? Sebab tu Imam Ghazali letak uqubah yang pertama tu uqubatul ilm. Nah, uqubah yang pertama orang nak menjalani jalan nak jadi hamba pada Allah Taala. Halangan yang pertama ialah ilm. Itu ilmu. Nah, kalau dia tak tahu kata bahawasanya tu ialah dosa, macam mana dia nak taubat? Lepas daripada uqubatul ula, barulah uqubah yang kedua, barulah uqubatul taubah. Baru taubat. Kenapa? Kerana nak taubat lagu mana kalau tak tahu dosa? Dia dulu berzina atau judi atau togok-togok ramai-ramai. Tu maka bila nak taubat tu dia tak boleh hanya taubat dosa berzina, dosa berjudi, dosa minum arak ramai-ramai. Tak boleh. Ada beberapa dosa lagi hak dia buat tengah-tengah hak dia buat dosa tadi. Mana? Pertama, dosa zina tu sendiri. Kedua, dosa tidak cegah orang tena hak dia zina tadi tu dengan nahyu 'anil munkar, cegah daripada zina. Yang ketiga, dosa lambat taubat tu pula. Dia kena taubat pula tu. Dosa lambat taubat. Lambat taubat tu pun dosa pula. Jadi kalau tak ada ilmu lagu mana dia nak taubat? Tu tengok. Ya Allah, apalah dosa zina aku dulu. Zina dulu. Lepas tu, dan tengah zina tu ada tak nahyu 'anil munkar? Tak ada. Lepas tu lepas zina tu taubat terus ada? Tak. Lepas tu, berapa dosa situ sepatutnya? Tu tengok. Maka wajib kena cegah munkar. Walaupun kita sendiri hak buat benda munkar tu pada adat dak adalah demo peminum arak sama kawan tu kawan nak kata arak ni haram dosa berapa. Tapi ikut hukum dak wajib. Sekira-kira kalau masa dia duk minum tu dia cegah, haram ni minum arak ni. Kalau lepas adalah orang panggil hukum wajib nahyu 'anil munkar. Tu soal dia minum arak juga. Tu dosa dia. Dosa lagi berat. Mana? Kabura maqtana indallah antaqulu ma la taf'alun. Dosa pula. Kena taubat pula di atas dosa. Cakap benda hak dia sendiri tak buat. Pula dah dosa. Dah banyak. Tu ni. Tu tengok. Tapi fuq ibahiyah dia kata, yang fuq ni kata Syekh Abdul Qadir Jalani yatrukunal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Meninggal mereka itu akan suruh dengan benda yang ma'ruf dan meninggal mereka itu akan cegah daripada benda munkar. Kenapa tu mereka tinggal? Karena dia kata lagu ni, kami ni, kita sendiri ni tidak kuasa menahan diri kita daripada amrin dan nahyi. Kita sendiri tak mampu. Hak Tuhan suruh kita banyak tak buat. Hak Tuhan cegah pun kita banyak buat. Maka betapa kami menyuruh orang berbuat makmurat dan menjauhi manhiyat. Sedap kat dia. Nak suruh orang.
Kita sendiri ibahiyah tu. Jaga-jaga. Kalau ada orang jenis lagu tu ibahiyah tu. Demo ni pok ibahiyah. Ibahiyah kat mana pula? Dah. Demo cakap lagu tu. Nak suruh orang demo sendiri tak buat. Nak cegah orang demo sendiri buat. Tu ibahiyah tu. Ingat baik-baik. Orang ahli sunnah tu tak gitu. Nah. Demo cegah. Nolak dah. Betul dah ni hak Tuhan suruh cegah. Pas demo sendiri buat tu mana? Kabura maktana indallah antakulu ma la taf'alu. Tengok. Demo tak usah kira. Hak kawan buat ni, kawan nak pelepah hak wajib kawan cegah demo jangan buat. Habis. Dan diharuh oleh mereka itu akan berbuat zina. Berat ke ni? Nah. Yalah wa yuhillunal harama. Nah, kata Syekh Qadir Jalani tadi, wa yuhillunal harama. Menghalalah mereka itu akan benda yang haram. Ya, zina tu haram. Mereka kata halal. Nah, boleh zina. Kalau kita tengok kat sini, fok-fok sesat ni semua jenis lapar bib belaka. Ni kat sini. Lapar burik belaka. Bagi nak zina halal lalu dah. Nah, nyahala buat lagu-lagu mana pun. Jadi jaga-jagalah. Nah, tarekat ni macam jenis-jenis. Nah. Kalau ada hot lain senang je. Nah, kata Syekh Junaid Baghdadi. Dia kata mana dah? Idza nazarta rajulan, gitu ke? Idza nazarta, apabila melihatlah oleh engkau rajulan, akan satu orang yamshi 'alal ma', yang berjalan di atas air, wa yutiru fil hawa, dan berterbangan di udara. Walakin fi'luhu khalifus syari'ah, akan tetapi perbuatannya menyalahi akan syariat. Fa'lam annahu syaitan, maka ketahui olehmu itu setan. Masalah orang kita ni syariat pun tak tahu, pas syariat pun tak jaga. Kadang-kadang tahu dah, tapi oleh kerana doktrin, orang panggil ajaran sesat tu terlalu kuat masuk dalam kepala otak dia, dia kata tu kelak-kelak isi kulit aku tu duk main tebing tak masuk dalam. Ada juga yang ni hari tu ni. Macam-macam lah nak buat helah, nak buat jadi halal benda-benda haram ni. Tu buat ajaran sesat ni. Dan diharuhkan oleh mereka itu fuak ibahiyah akan berbuat zina. Mereka itulah ibahiyah, sejahat-jahatlah makhluk. Mau sejahat-jahat makhluk sungguh, tak jahat apa-apa. Kafir tu kan. Tapi berupa dengan rupa Islam. Mana berupa dengan rupa Islam? Bersupi-supi. Pakai surban tu gak ngawah sebehnya kain suf kain kasar, kain buruk, nampak macam orang zuhud. Padahalnya jahat ni. Tu. Maka i'tikad yang demikian itu dolalah, lagi pula kufur. Molek begitu. Semua kita baik gitulah ke. Kalau katanya apa? Ayat ke dia dolalah tu umum. Kufur tu khah. Tiap-tiap umum, tiap-tiap kufur tentu dah tiap-tiap kufur tentu dah sesat. Tiap-tiap sesat bila tentu kufur. Itu. Jadi dolal tu umum, nanti tak? Kufur lah nak duduk belakang. Panggil minat fil betul lah, minat fil khas alal ammi, betul tak? Tu daripada bak ataskan yang khas di atas yang umum. Tu. Kan ada kufur tak sesat ada tak? Tak ada. Kufur semua sesat. Tapi sesat tak kufur ada. Na'udzubillahi min zalik. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala min zalika, daripada demikian itu dalalah dan kufur tadi. Min zalik ay min zalikal kufri wad dalalah wad dalalati. Habis. Adapun kaum haliyah. Tengok Syekh Qadir ada juga ni.
Kata Sultanul Ulama Sayyidi Syekh Abdul Qadirul Jailani, wa ammal haliyatu. Wa ammal haliyatu. Wa ammal haliyatu, dan ada pun puak haliyah, fa innahu, maka bahawasanya mereka itu, fa innahu, maka bahawasanya mereka itu puak haliyah, yaquluna, berkata mereka itu, dengan makna mengiktikadlah mereka itu. Nah, ia kata guana ataupun ia iktikad guana ar-raqsu, bermula menari-nari, wa darbul yadi, dan bertepuk-tepuk tangan, halalun, ialah halal. Kita pun halal juga. Nah, tapi makna di sini ialah mereka ni menari-nari sama laki-laki perempuan. Bertepuk-tepuk tangan itu sama-sama laki-laki dengan perempuan. Tuh. Wa yaquluna, dan berkatalah mereka itu, li syaikhi, bagi guru mereka, bagi gurunya, halatun, halah. Dia kata syekh ni ialah halatun, halah. Apa makna halah? La yu'abbiru anhu syar'u, tidak ditakbir, tidak diatur daripada syekh itu oleh syarak, terlepas. Guru dia tu terlepas daripada syarak. Jadi guru tu boleh nak buat apa-apa saja. Nak dak semaya boleh, dak puasa boleh, berzina dengan siapa pun halal boleh. Tuh. Wa hadza, kata Syekh Abdul Qadirul Jailani, bid'atun, ialah bid'ah, ay dalalatun lah, yang sesat, laisa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dhabit buat haliyah oleh Syekh Abdul Qadirul Jailani. Kita tengok sini, adapun kaum haliyah, maka adalah iktikadnya kaum haliyah mereka itu, dan katanya, bukan setakat mereka iktikad, mereka kata dengan mulut pula, berfatwa pula. Gapo dia kata bahawa diharuskannya menari dan bertepuk tangan tatkala bernyanyi. Tatkala bernyanyi-nyanyi itu, harus kita menari dan kita bertepuk tangan bila tatkala bernyanyi. Oh, masuk sini dalam majlis zikir lah ni. Jadi kalau dalam majlis zikir tu boleh kita tepuk tangan, kita menyanyi, kita menari, boleh. Ya, kalau majlis zikir ni kita tak boleh. Zikir tu kita tak boleh nak menyanyi, nak menari, kita nak berjoget, kita nak tepuk tangan, tak boleh. Zikir lah. Tu lain dengan orang panggil majlis tu, orang panggil majlis memang nyanyi keseronok ke. Macam orang panggil apa, hadis tiga orang sahabat jumpa Nabi tu kan, antara Ja'far bin Abi Talib. Nabi kata asbahta khalqi wa khuluqi, menyerupailah engkau dengan aku nisbah akhlak dan rupa paras kejadian. Faraqasa Ja'far, maka menari-narilah oleh Ja'far. Adalah hadis lain, fahajala Ja'far, maka melopak-lopaklah oleh Ja'far kerana seronok. Itu lain kata. Ataupun ketika mana orang panggil ada kedatangan daripada Fuq Habasyah tu, duduk buat tarian, duduk menyanyi-nyanyi, maka Rasulullah tu tonton, tengok. Abu Bakar kata, ada orang panggil serunai suara iblis syaitan ke dalam rumah Rasulullah. Sudah kata sabar Abu Bakar, ni ada hari raya ni, itu lain kata. Itu cerita lain. Ni orang panggil
menari, bertepuk tangan, tak kalau bernyanyi, yang ni di dalam majlis zikir. Lagi ia syekh tu pengsan. Tu. Bila zuk tu kat pengsan. Maka kata segala muridnya, murid syekh tu lah, bahawa adalah syekh kami di dalam sesuatu hal. Syekh kami tu pengsan belebok, ubah beleping tu, duduk dalam hal. Sebab tu panggil haliyah tu. Tu. Apa duduk dalam satu hal? Iaitu la yu'abbiru anhu syar'u. Tidak diatur daripada syekh pesel rebuh dalam majlis zikir itu oleh syarak. Ia terlepas daripada hukum syarak dia. Ya zuk, ya fana dah ni. Maka adalah pekerjaan yang demikian itu, pekerjaan bertepuk tangan, menari-nari, tak kala bernyanyi di dalam majlis zikir. Lagi pula syekh dia tu penseh. Tu. Ini bersalahan dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyalahilah. Laisa fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah bid'ah lagi dalalah. Bid'ah benda hak direka-reka lagi pula sesat. Na'udzubillahi minha. Kami minta berlindung dengan Allah Taala ai minha min bid'atid dalalati, daripada bid'ah yang sesat. Habis. Ni pun ada juga dhabit daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Adapun kaum huriyah. Kaum huriyah. Baca huriyah. Maka adalah i'tikadnya kaum huriyah mereka itu. Dan dikata begitu. Maka adalah i'tikad mereka itu kaum huriyah seperti setengah kaum haliyah yang tersebut itu juga. Lebih kurang sama dengan dhabit Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia kata gini, wa ammal huriyatu fa innahum kal haliyati. Wa ammal huriyatu, adapun kaum huriyah, fa innahu, maka bahawasanya mereka itu huriyah, kal haliyati, seperti kaum haliyah. Tu lebih kurang sama ni. Maka adalah i'tikad mereka itu kaum huriyah seperti setengah kaum haliyah yang tersebut itu. Mana? Tu. Mana haruh dalam majlis zikir tu kita menari, bertepuk tangan, menyanyi-nyanyi. Hingga bila syekh tu pesel, maka syekh tu dikatakan terlepas daripada syarak. Syekh duduk dalam satu keadaan yang lain, sesuatu hal, satu keadaan yang lain. Lebih kurang aja waktu tu. Kaum huriyah dengan kaum haliyah ni dalam bab tu. Dan lagi pula kata mereka itu adalah datang kepada kamu. Kami adalah datang kepada kami tak kala kami pengsang segala anak bidadari, maka kami jimak dengan dia. Lakin yadda'una. Begitu. Sambung lagi tadi. Ini hak dhabit Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa ammal huriyatu fa innahum kal haliyati. Adapun puak huriyah, maka bahawasanya mereka itu puak huriyah kal haliyati, seperti puak haliyah. Lakin akan tetapi yadda'una, mendakwalah mereka itu puak huriyah wat al-huri, menjimak akan bidadari fi halatihim, ketika mana di dalam kelakuan mereka itu, dalam hal mereka itu. Tu. Fa iza afaku, maka apabila sedarlah mereka itu daripada pesang kat itu. Irtasalu, mandi wajib mereka itu. Fakadzabu bidzalika, maka telah mendustailah mereka itu dengan dakwaan mereka itu.
Wahalaku dan celakalah mereka itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Dah tak? Dah. Lakin yadda'una wata'al huri fi halatihim. Fa'iza afaqu Fa'iza afaqu, ada waw alif lah. Ramai jamak. Irtasalu, maka mandilah mereka itu. Fakadzabu, maka dustalah mereka itu bidzalika dakwah itulah. Dengan demikian itu dakwah wahalaku, dan celakalah mereka itu. Habis kurang dah ni. Nah. Jadi fuq huriyah ni, dia tambah lagi. Tu. Dan lagi pula kata mereka itu adalah datang kepada kami tak kala kami pengsang. Zikir. Joget. Nampak pesal. Bila kami pesal tu, duduklah hal tu. Tu. Datang kepada kami tak kala kami pesang tu oleh segala anak bidadari. Maka kami jimuk dengan dia. Itu ni. Jimuk dengan anak bidadari. Dakwa dia lah. Apabila sedar mereka itu puak kaum huriyah tadi daripada pengsan, maka mandi jenabah lah mereka itu. Mandi jenabah. Padahal tak ada duduk jimuk apa pun biasa. Khayalah syaitan ni. Khayalah mari. Rasa macam jimuk anak bidadari. Dakwa mereka telah jimuk dah anak bidadari. Inilah mereka kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, bagi mereka yang sampai pada makam yang takut pada makam Tuhan, takut pada makam Tuhan mereka, jannatan, dapat dua syurga, jannatul ajilah. Nah, syurga yang nantinya dan syurga yang disegerakan. Apa syurga yang disegera? Ni jimuk anak bidadari dalam pensan ketika mana duduk berjoget-joget tadi. Menyanyi-nyanyi tadi. Maka i'tikad yang demikian itu, i'tikad kata mereka ni duduk jimuk dengan anak bidadari pas duduk andi wajib tu, kufur lagi dalalah, yakni dalalah lagi kufur. Habis situ. Adapun kaum waqafiyah ni, bukan waqi'iyah ni. Waqafiyah. Kalau kita tengok ada dhabit Syekh Abdul Qadirul Jilani ni kata waqafiyah, bukan waqi'iyah. Waqafiyah. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang lebih betulnya ialah waqafiyah, bukan waqi'iyah. Nah, waqafiyah. Kita betul ya. Sebab tak ke waqi'iyah. Dalam ni pun tak betul ni. Waqi'iyah. Dia baca waqi'iyah. Kalau hak betulnya waqafiyah. Waqafiyah dah. Sebab orang panggil mereka ni tawakuf. Waqafiyah. Adapun kaum waqafiyah, buai alih lepas waw tu, batu ain tu buat jadi fa, waqafiyah. Bukan waqafiyah dak, bukan waqi'iyah dak. Adapun kaum waqafiyah, puak-puak bersupi-supi juga ni, maka adalah mereka itu kaum waqafiyah meninggalkan ma'rifat akan Allah Ta'ala. Kata mereka itu kaum waqafiyah bahawa hak Ta'ala sekali-kali tiada dikenal akan dia hak Ta'ala. Tu. Dan adalah hamba lemah daripada mengenal dia hak Ta'ala. Dah. Kalau dalam dhabit Syekh Abdul Qadir Jilani tu begini.
Wa ammal waqafiyatu, dan ada pun puak waqafiyah. Wa ammal waqafiyatu, wa ammal waqafiyatu, dan ada pun puak waqafiyah. Fa innahum, maka bahawasanya mereka itu, fa innahum, maka bahawasanya mereka itu, yaquluna, berkata mereka itu, kaum waqafiyah, la ya'rifullaha ghairullahi, la ya'rifullaha, tidak dapat mengenal akan Allah, ghairullah, kecuali Allah. Tidak dapat mengenal akan Allah melainkan Allah. Tu dah tak? La ya'rifullaha ghairullahi. Wahum, dan mereka itu, taraku, meninggallah mereka itu, talabal ma'rifati, menuntuti ma'rifatullah. Mereka tak kenal Allah. Kenapa? Tak ada guna ya dah. Nah, haki Ta'ala sekali-kali tiada dikenal akan dia. Dan adalah hamba tu lemah daripada mengenal dia haki Ta'ala. Memelah nak kenal zat Allah, memang tak boleh. Memelah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Tak maksud daripada ma'rifatullah tu bukan kenal zat Allah. Kenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Hukum sifat ketuhanan. Itu makna awaluddin ma'rifatullah, ay ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Bukan makna awaluddin ma'rifatullah, ay ma'rifatu zatih. Bukan. Mengenalkan zatnya. Wa haqiqati sifatih, dan hakikat sifatnya. Bukan. Nak kenal hakikat zat, hakikat sifat. Aku mampu. Tak boleh kenal. Ya duk pihak kata ma'rifatullah tu mana kenal hakikat zat, hakikat sifat. Maka kalau gitu kita tak boleh nak kenal, kerana Allah je boleh kenal Allah. Allah je mengenal zat dia, sifat-sifat dia. Bila gitu tak usah ngaji bab ketuhanan. Tak usah belajar sifat-sifat 20 ni. Tak usah belajar ilmu tauhid, akidah apa ni, sia-sia. Tinggal ilmu makrifat. Ini ilmu makrifat amah tu tinggal. Tu. Dan adalah hamba lemah daripada mengenal dia. Tak boleh nak kenal zat Allah. Tak boleh nak kenal hakikat sifat Allah, hakikat zat Allah. Lepas tu, tak sah ya. Berat gitu. Maka i'tikad yang begitu kufur. Kenapa kufur? Dia tak kenal ma'bud. Nak ibadat ke mana? Tu la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah, yakni tidak betul amal ibadat orang yang beribadat tu melainkan setelah dikenal siapa yang disembah. Kenal lagu mana? Kenal zat. Bukan. Kenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Bukan kenal hakikat zat dan hakikat sifat Tuhan. Itu. Hakikat zat Tuhan siapa tahu Tuhan? Hakikat sifat Tuhan siapa tahu? Tuhan. Kita tak boleh tahu. Itu. Pok ya tak? Dah la ya'rifullaha ghairullah. Tarakut talabat ma'rifah. Tu. Wahum taraku, meninggal mereka itu talabal ma'rifati, menuntutikan ma'rifatullah. Wahalaku bidzalikal jahla. Dan celakalah mereka itu dengan sebab demikian itu akan kejahilan. Tak kenal Allah Ta'ala, jahil tentang Tuhan. Tapi sufi ni pelik ke? Kenapa kufur? Kerana ingkarkan beberapa nas ayat Quran dan hadis. Iyalah. Tu Allah Ta'ala suruh ke? Tafakkaru fi khalqillah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu Tuhan suruh tafakkur fikir pada khalqillah tu untuk mengenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Bukan lagi kenal hakikat zat, hakikat sifat Tuhan. Itu. Base itu. Baik. Lagi sikit lagi. Adapun kaum mutajahiliyah. Ni pun ada. Maka adalah mereka itu kaum mutajahiliyah, memakai dan mengerjakan pakaian dan pekerjaan pasir. Gitu ke?
Kita tengok Dobit Syamsul Qadir dulu. Wa ammal mutajahilatu. Wa ammal mutajahilatu. Ada pun puak mutajahiliyah ni. Wa ammal mutajahilatu. Dan ada pun bermula puak mutajahilatu ni. Mutajahiliyah ni. Fayalbisuna libasal fussaqi. Fayalbisuna, maka memakailah mereka itu fuak mutajahilah ni libasal fussaqi, akan pakaian orang-orang fasik. Mana? Pakai seluar pendek, pakai baju relax yang tak ada piah apa, tak ada. Nah, tak tutup aurat lah artinya. Lawan bagi pakai orang fasik ni, itu pakai orang yang soleh. Pakai orang yang taat pada Tuhan. Mana pakai orang taat pada Tuhan? Tak, pakaian yang mendekati takwa Allah. Walibasut taqwa zalika khair. Pakaian lagu mana? Pakaian yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Hak syarat tentu sungguh syariat garisnya. Bersih tutup aurat. Habis itu. Baki lagi lagu mana kau orang panggil betul nak mendekat diri dengan Allah Ta'ala dengan pakaian tersebut. Itu tilik atas masing-masing diri lah. Setengah orang kalau dia pakai serbai, pakai jubah ni, yang mari berasa sombong. Kalau gitu bukan pakaian takwa lagi dia tu. Tu yang mari sombong, mari berasa ahli syurga, orang lain ahli neraka. Berat tu. Ada setengah orangnya kalau pakai pakaian serbai jubah ni tak ada rasa lebih orang-orang, tapi bahkan dia ni rasa malu nak buat benda-benda maksiat. Takut nak buat benda-benda maksiat. Tu malu ni piyah lebar dah atas kepala nak buat benda maksiat. Pakaian takwa tu. Ya tengok kondisi orang tu lah. Dia tak boleh nak hukum sama. Awak semua jubah subai lah kau. Tak boleh gitu. Awak semua kena pakai biasa lah, tak boleh gitu. Tengok atas diri masing-masing. Tapi lawan baginya pakaian pasif mana? Pakaian yang bernajis yang tidak menutup aurat. Tutup aurat. Pakai seluar pendek. Kat pohon, setengah pohon ni. Relax. Sini. Tu pakaian orang pasif. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana barang yang telah diberfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu, dan janganlah kalian semua cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim mereka itu. Fatamassakumun nar, nescaya menyentuhlah akan kamu oleh api neraka kalau kamu tu cenderung pada orang zalim. Mana orang fasik? Ini sebagai dalil kata tak boleh lah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang tasyabbuh biqaumin, dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Jadi kalau dia tu serupa dengan pakaian orang fasik, maka dia termasuk di kalangan orang fasik. Gitu yang nak sebut situnya. Tapi tasyabbuh sini ada tasyabbuh yang haram, ada tasyabbuh yang halal lah. Tasyabbuh yang haram mana? Berpakaian seumpama pakaian keagamaan orang, ataupun berpakaian dengan pakaian yang tidak menepati garis syariat, mana tak menutup aurat dan sebagainya. Itu orang panggil pakaian tasyabbuh yang diharam. Itu ada pun pakaian bangsa kebangsaan, orang panggil budaya kebudayaan yang tidak bercanggah dengan syariat. Itu tak ada masalah. Itu tasyabbuh yang boleh. Itu bahasa panjang pula. Maka adalah mereka itu memakai dan mengerjakan pakaian dan pekerjaan fasik. Dan kata mereka itu mutajahiliyah, tak dapat tiada kami menjauhi zina daripada kami. Dia kata kami pakai gini pun kami tak berzina. Itu ni. Tak dapat tiada kami menjauhi zina daripada kami. Apa maksud? Ya ni kami ni pakai lagu Nima ni pun kami tidak ada buat berzina apa, tak ada. Kami berjuruh. Awak tengok je saya ni seksi gini ni. Tapi saya ni baik nak kata ni. Saya ni nampak je seksi begini ni. Tapi hati saya baik. Saya tak berzina, saya tak rogo, saya tak rasuah dan sebagainya. Itu.
Maka adalah mereka itu memakai dan mengerjakan pakaian dan pekerjaan fasik. Padahal kata mereka itu, fuak mutajahiliyah, tak dapat tiada kami menjauhi zina daripada kami. Kami nampak je pakaian seperti ni. Nak. Kata awak ni pelacur. Hei, pakaian seksi molek nampak. Nak, tak tutup aurat nampak bekak-bekak habis. Awak ni nampak je saya begini. Saya tak berzina, saya baik. Ni mutajahiliyah ni. Nah. Tu. Gapo? Fuak mutajahiliyah dia panggil. Maka pekerjaan itu dolalah jua, sesat jua. Nak kufur tu dak lah. Na'udzubillahi min zalik. Minta dijauh, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala min zalikad dalalati lah, daripada demikian itu dalalah. Habis ada pun kaum mutakasiliyah. Wallahu a'lam. Di situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma'alimna minhu. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.